Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk kerja khusus di bawah tajuk Analisis Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia dan hubungannya dengan falsafah pendidikan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Amirul Adli bin Ahmad Zaki, Mastura binti Abdul Majid dan saya sendiri Lailatul Asma binti Abdul Rahman. Pengenalan. Pendidikan di Malaysia kini berada dalam keadaan yang lebih mantap berbanding sebelumnya. Perkara ini disebabkan pendidikan di negara ini dari semasa ke semasa berkembang selaras dengan keperluan dan cabaran masa kini. Perkembangan sektor pendidikan dilihat penting dan diberi keutamaan seperti juga sektor-sektor yang lain kerana pendidikan mampu memberi sumbangan kepada pembangunan baik kepada pembangunan insan maupun kepada pembangunan negara. Seterusnya, latar belakang perkembangan pendidikan di Malaysia. Perkembangan pendidikan di negara ini adalah melibatkan pendidikan dalam era sebelum penjajahan Inggeris, semasa penjajahan Inggeris iaitu bermula dari pembukaan Pulau Pinang oleh Francis Light pada 1786. Era sebelum merdeka iaitu selepas Perang Dunia Kedua dan pembentukan Malayan Union pada 1946. Era selepas merdeka iaitu mulai tahun 1957. Pendidikan era selepas merdeka pula akan melibatkan pendidikan ketika sebelum dan selepas tertulisnya Falsafah Pendidikan Negara FPN pada tahun 1988. Kemudian, pendidikan sebelum penjajahan Inggeris. Sebelum penjajahan Inggeris, pendidikan untuk rakyat jelata di tanah Melayu hari ini berlangsung secara tradisional dalam institusi keluarga dan masyarakat. Biasanya pendidikan yang diterima bermula di rumah, surau atau masjid, institusi pondok dan pendidikan istana. Di rumah, pendidikan melibatkan perkara-perkara asas bagi tujuan kelangsungan kehidupan harian seseorang. Pendidikan tradisional juga melibatkan perkara-perkara berkaitan budaya dan warisan. Ibu bapa sebagai orang yang memainkan peranan utama sebagai pendidik. Manakala di surau dan masjid, penekanan hanya berlandaskan kepada pelajaran agama Islam yang berteraskan kitab Al-Quran. Pelajaran yang diperolehi pada masa itu melalui kaedah menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal doa, mempelajari fardu ain, fardu kifayah, hadis, hukum hakam dan cara hidup Islam. Seterusnya, institusi pondok bermula sejak awal kurun 19 dengan pengaruh yang dibawa dari Patani, Aceh dan Sumatera. Diperkenalkan oleh alim ulama iaitu Syarif Muhammad, Syekh Daud bin Abdullah dan Syekh Abdul Qadir mengikut kaedah pengajaran yang dijalankan di Masjidil Haram. Pendidikan agama Islam yang berasrama atau sekumpulan rumah yang terletak di sekeliling masjid atau rumah guru. Tiada had umur dan tiada caj bayaran yang dikenakan untuk pengajian. Sebaliknya, pelajar hanya membantu guru membersihkan tempat pengajian, mengutip kayu api dan air. Menurut Abdul Ishaq 1995 mengatakan bentuk pembelajaran yang berinstitusikan rumah, surau dan masjid secara tidak formal berjalan terus di kalangan orang Melayu sejak beratus-ratus tahun yang silam.
Pendidikan istana bagi golongan bangsawan secara lebih formal. Guru-guru yang khas diundang daripada pedagang-pedagang Islam dari Timur Tengah untuk mengajar anak-anak raja dan anak-anak para pembesar istana. Jadual belajar, mata pelajaran dan tempat belajar yang lebih khusus ditetapkan. Pelajaran membaca, menulis dan mengira diajarkan selain pelajaran Jawi, bahasa Arab, Tauhid, Al-Quran dan lain-lain. Seterusnya, menterjemah buku Arab kepada bahasa Melayu menggunakan tulisan Jawi. Kedatangan Islam ketika zaman Kerajaan Melayu Melaka 1403 sehingga 1511 telah memainkan peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan dakwah Islamiah di tanah Melayu dan rantau Nusantara. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Ustazah Mastura. Terima kasih Ustazah Lailatul Akmal. Saya teruskan pembentangan bagi poin seterusnya. Perkembangan sistem pendidikan semasa penjajahan Inggeris. Hala 7, pendidikan pada masa itu bersifat kabur. Inggeris memperkenalkan sekolah vernacular. Sekolah vernacular ialah sekolah yang ditubuhkan berasaskan etnik yang menggunakan bahasa pengantar, kurikulum, buku dan guru masing-masing. Sekolah vernacular yang ditubuhkan ialah Sekolah Vernacular Melayu, Sekolah Vernacular Cina dan Sekolah Vernacular Tamil. Sekolah Vernacular Melayu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar, tulisan Rumi dan Jawi digunakan secara serentak di kebanyakan sekolah. Antara sekolah yang awal dibuka ialah di Bayan Lepas, Pulau Pinang dan di Kampung Gelam, Singapura. Pada 1871, A.M. Skinner telah memperkenalkan sekolah Melayu yang digabungkan dengan kelas Al-Quran iaitu pelajaran akademik di sebelah pagi manakala kelas Al-Quran di sebelah petang. Langkah ini bertujuan untuk menarik minat orang Melayu agar menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerana orang Melayu memberi sambutan yang dingin terhadap sekolah vernacular ini. Bermula penubuhan sekolah vernacular Cina adalah di negeri-negeri Selat, iaitu sekolah yang awal didirikan di Melaka. Kebanyakan sekolah Cina dibiayai oleh kaum Cina sendiri, iaitu oleh pertubuhan-pertubuhan, persatuan atau orang perseorangan. Penubuhan sekolah tersebut adalah dengan tujuan untuk memastikan pengekalan warisan budaya dan bahasa kaum Cina. Guru-guru dan bahan pembelajaran adalah daripada tanah besar Cina. Pihak Inggeris tidak masuk campur atau menghalang usaha yang dilakukan sehingga enakmen pendaftaran sekolah diadakan pada tahun 1920 yang mana semua sekolah Cina perlu didaftarkan pembukaannya. Apabila Kod Buruh dikuatkuasakan pada tahun 1925, setiap ladang yang ada 10 orang anak-anak berumur persekolahan diwajibkan membuka sekolah. Justeru itu, banyak sekolah vernacular Tamil dibuka. Ciri sekolah vernacular Tamil adalah seperti sekolah vernacular Cina, iaitu berorientasikan negara asal. Selain untuk menyelesaikan masalah buta huruf, kurikulum di sekolah Tamil adalah berkisar kepada unsur-unsur kerohanian dan kebudayaan Hindu serta bahasa pertuturan. Bahan-bahan pengajaran pula adalah dibawa masuk dari India. Orang India di tanah Melayu pada masa itu kebanyakannya masih menumpukan taat setia mereka kepada negara asal. Sebagai contoh, pergolakan politik yang berlaku di India pada ketika itu juga turut dirasai kesannya di tanah Melayu. Justeru elemen dalam kurikulum dan pengajaran banyak dipengaruhi oleh perkara tersebut. Pada masa penjajahan Inggeris juga, sekolah Inggeris dibuka untuk anak-anak pegawai kerajaan Inggeris pada masa itu
selain untuk anak-anak bangsawan dan golongan elit Melayu. Pendidikan rakyat terus berkembang tanpa mengambil kira soal keperluan kepada kemajuan dan pembangunan tanah Melayu secara khususnya, iaitu tiada pembentukan identiti kebangsaan, perpaduan rakyat, apalagi pembangunan unsur insaniah dalam kalangan rakyat. Sistem pendidikan lebih kepada usaha memecah belahkan rakyat. Bagi peribumi, pendidikan bertujuan untuk mengekalkan mereka dengan aktiviti ekonomi yang sedia ada seperti bertani, bersawah atau sebagai nelayan. Bagi etnik pendatang pula, Inggeris tidak berminat dan bersikap tidak mahu masuk campur berkaitan pendidikan mereka. Oleh yang demikian itu, beberapa jawatan kuasa juga pernah dibentuk bagi mengkaji pelaksanaan pendidikan di tanah Melayu pada masa penjajahan Inggeris. Walaupun jawatan kuasa tersebut dalam laporannya telah mencadangkan beberapa cadangan bagi pelaksanaan pendidikan di tanah Melayu, namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan atas beberapa alasan. Begitu juga dengan Ordinan Pelajaran 1952 yang pernah diwartakan, namun pelaksanaan dan penguatkuasaannya adalah tidak jelas. Saya teruskan pembentangan mengenai perkembangan sistem pendidikan era sebelum kemerdekaan. Bagi tujuan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, sesuatu perlu difikirkan tentang keseluruhan sistem pendidikan di tanah air ini. Langkah perlu diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara berdaulat yang mempunyai hala tuju serta matlamat sendiri. Antara langkah yang diambil adalah pemimpin tempatan seperti On Jaafar, Tengku Abdul Rahman, Abdul Razak Husin dan lain-lain telah membuat pelbagai persiapan ke arah sebuah negara yang merdeka. Sistem pendidikan negara dengan dasar yang tersendiri adalah antara perkara yang diberi tumpuan kerana ia adalah agenda bagi menuntut kemerdekaan daripada pihak penjajah. Satu jawatan kuasa dinamakan sebagai Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 telah ditubuhkan bagi mengkaji keperluan sistem pendidikan yang akan dilaksanakan selepas tanah air mendapat kemerdekaan. Jawatan kuasa ini diketuai oleh Abdul Razak Husin dan telah mengeluarkan laporannya yang dikenali sebagai Penyata Razak 1956. Penyata Razak telah dijadikan asas kepada Ordinan Pelajaran 1957. Walaupun Ordinan Pelajaran telah diwartakan pada 1957, namun ordinan ini tidak dapat dilaksanakan kerana tanah Melayu sudah hampir untuk mencapai kemerdekaan. Untuk pembentangan seterusnya, saya serahkan kepada Ustazah Lailatul Akmal. Terima kasih Ustazah Mastura. Seterusnya saya akan sambung kepada pendidikan era selepas kemerdekaan. Selepas merdeka, usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Pelaksanaan pendidikan negara adalah berasaskan kepada Penyata Razak 1956. Semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Bagi sekolah jenis kebangsaan, bahasa Inggeris, Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar. Sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Yang keenam, penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum. Guru-guru
sekolah rendah dan menengah adalah perkelayakan. Sistem pendidikan sekolah menengah adalah sekolah menengah rendah SMR, sekolah menengah atas SMA dan pra-universiti. Dan akhir sekali, semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan jemaah nazir persekutuan ditubuhkan. Selepas itu, satu jawatan kuasa lain dibentuk iaitu Jawatan Kuasa Rahman Talib. Sempena nama pengurusinya Abdul Rahman Talib iaitu Menteri Pelajaran pada masa itu. Penubuhan jawatan kuasa tersebut bertujuan untuk mengkaji Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 yang diguna pakai dalam sistem pendidikan walaupun negara telah mencapai kemerdekaan. Jawatan kuasa berkenaan mengeluarkan laporan iaitu Penyata Rahman Talib pada 1960. Yang pertama, penekanan kepada pendidikan asas iaitu 3M, membaca, menulis dan mengira. Yang kedua, penekanan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang dikehendaki. Yang ketiga, penekanan kepada kurikulum Malaya. Yang keempat, pendidikan menengah atas mempunyai dua aliran iaitu akademik dan vokasional. Yang kelima, peluang untuk meneruskan pelajaran dari umur 9 tahun sehingga 11 tahun. Akhir sekali, memudahkan prosedur pengurusan pendidikan untuk meningkatkan kualiti pendidikan keseluruhan. Akta Pelajaran 1961 telah digubal berdasarkan Penyata Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib 1960. Objektif dasar pendidikan seperti yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961 antaranya adalah seperti berikut. Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya. Soal perpaduan kaum adalah yang menjadi agenda utama dalam melaksanakan aktiviti pendidikan pada masa itu. Melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama diharap akan dapat memupuk perpaduan rakyat. Selain itu, pendidikan adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan pendidikan percuma diberi untuk semua pelajar. Seterusnya, Akta Pelajaran 1961 diguna pakai sehingga akta baru diperkenalkan iaitu Akta Pendidikan 1996 yang diwarta dan dikuatkuasakan pada 1996. Dalam tempoh itu, pelbagai pindaan ke arah yang lebih cemerlang telah dilakukan dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian masa dan keadaan. September 1974, satu jawatan kuasa dikenali sebagai Jawatan Kuasa Kabinet telah ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan sistem pendidikan negara yang dilaksanakan sejak tahun 1961 yang dipengerusikan oleh Mahathir Mohamad iaitu Menteri Pelajaran pada ketika itu. Tujuannya adalah mengkaji semula matlamat dan kesannya sistem pelajaran sekarang termasuk kurikulumnya dalam rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada dari segi jangka pendek maupun jangka panjang dan lebih-lebih lagi untuk memastikan bahawa sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih.
Seterusnya, Jawatankuasa telah mengeluarkan laporannya pada 7 November 1979 dikenali sebagai Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan, dikenali sebagai Laporan Kabinet atau Laporan Mahathir. Laporan jawatankuasa ini lebih banyak memberi penegasan kepada keperluan pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira, pendidikan kerohanian dan kurikulum Malaysia. Pengenalan kepada kurikulum baru sekolah rendah KBSR oleh Musa Hitam iaitu Menteri Pelajaran pada tahun 1982 dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM pada 1988 bagi menggantikan kurikulum sedia ada. Laporan Jawatankuasa Kabinet juga merupakan permulaan kepada pembentukan falsafah pendidikan negara yang lebih jelas dan tersurat. Untuk penerangan yang lebih jelas, saya serahkan kepada sahabat saya, Ustaz Adli. Sekarang kita akan sambung pembentangan kita mengenai pengenalan falsafah. Pengenalan falsafah bermaksud dua disiplin ilmu yang berbeza tetapi mempunyai perkaitan yang sangat erat. Kehidupan manusia membentuk falsafah yang tersendiri. Perkembangan manusia yang berkait dengan pendidikan membawa kepada pertembungan falsafah dalam pendidikan. Pendidikan pula memerlukan kurikulum sebagai pengisian bagi membolehkan manusia memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai dan budaya untuk survival dalam kehidupannya dan generasi yang seterusnya. Panduan utama pendidikan di Malaysia ialah berdasarkan kepada falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. FPK digubal untuk memberi panduan atau arah tuju untuk menentukan haluan, asas dan inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Sebagai negara yang sedang membangun, aspek utama yang ditekankan oleh kerajaan ialah pembangunan modal insan. Pembangunan modal insan yang seimbang akan menjamin pembangunan sesebuah negara. Seterusnya kita pergi kepada istilah dan pengertian falsafah. Perkataan falsafah dalam bahasa Melayu sebenarnya diambil dari bahasa Inggeris, iaitu filosofi yang berakar umbi dari perkataan Yunani, iaitu daripada perkataan philosophia. Falsafah bermaksud filosofi dalam bahasa Inggeris, manakala filosofi bermaksud filosofia dalam bahasa Yunani. Philos bermaksud cinta. Sophia pula bermaksud kebijaksanaan. Yang dimaksudkan dengan philosophia, the love of wisdom, iaitu mencintai kebijaksanaan. Bijaksana adalah sama dengan maksud arif, yakni ingin mengetahui secara mendalam. Orang yang mencintai ilmu merupakan orang yang bijak. Orang yang bijak sentiasa menghimpunkan pengetahuan. Dengan pengetahuan, orang yang bijak dapat menyingkap kebenaran. Oleh itu, orang yang mencari ilmu adalah orang yang cinta kepada kebenaran. Di sini saya telah menghimpunkan beberapa definisi falsafah dari tokoh-tokoh falsafah sebagai contoh Sokrates, Plato dan sebagainya. Untuk permulaan, yang pertamanya, falsafah sebagai usaha mendidik, iaitu falsafah ialah usaha menyelidik bagi membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai kebijaksanaan. Itu yang dikatakan oleh Sokrates. Dan yang kedua, falsafah sebagai usaha mengetahui. Falsafah ialah usaha mengetahui segala yang ada berhubung dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat kebenaran. Itu yang telah diperkatakan oleh falsafah dari Plato. Seterusnya, falsafah sebagai disiplin. Falsafah ialah disiplin yang menyelidiki asas dan sebab segala benda. Daripada Aristotle. Seterusnya, falsafah sebagai ilmu. Falsafah ialah ilmu tentang alam yang mawjud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenar. Daripada Al-Farabi. Dan yang kelima, falsafah sebagai ciri perbincangan. Falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal agama dan ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang spekulatif yang berdasarkan uji kaji dan pengamatan yang tajam. Itu yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali.
Sekarang kita lihat kepada gambar rajah berikut. Ini adalah situasi yang menerangkan hubung kait antara falsafah pendidikan dan kurikulum. Kita boleh tengok yang mana falsafah sebagai satu cara membina penghayatan melalui konsep-konsepnya, iaitu metafizik ataupun secara spesifiknya ontologi, epistemologi, aksiologi dan logik. Manakala pendidikan meliputi pendidikan formal, non-formal dan tidak formal. Pendidikan melalui proses pengembangan iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Manakala pendidikan formal meliputi kurikulum iaitu kurikulum idea, kurikulum formal dan kurikulum tersembunyi. Kemudian kita teruskan dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Falsafah pendidikan kebangsaan telah dirumuskan pada tahun 1988 dan dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1996 yang berbunyi, pendidikan di Malaysia adalah salah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Seterusnya kita pergi kepada matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu matlamat pendidikan di Malaysia adalah untuk melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi warga negara Malaysia yang baik dan berguna. Menurut perspektif Islam, tujuan dan matlamat pendidikan adalah untuk membina akidah, sikap, kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara bagi mencapai keredaan Allah. Dengan kata lain, matlamat pendidikan negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciri-ciri seperti percaya dan patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara, memiliki sahsiah yang seimbang dan bersepadu dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Kesimpulannya, hasil pembentangan ini dapat kami simpulkan bahawa pendidikan yang berkesan mestilah mempunyai hala tuju yang jelas dan bagaimana pelaksanaan dapat dioperasikan. FPK memberi panduan bagaimana pendidikan negara mesti beroperasi mengikut bentuk dan proses-proses yang ditentukan ke arah matlamat yang hendak dicapai. Matlamat yang dihasratkan hanya boleh dicapai apabila kurikulum yang dibangunkan bersifat sempurna dan kebolehcapaian yang tinggi. Melalui FPK juga, kita akan dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan inteleknya. Di samping itu juga, proses memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh juga akan lebih mudah dilaksanakan. Di samping itu juga,